Baik. Kita sambung. Baca lagi. Ada soalan tadi, misalnya ada tak bacaan-bacaan tertentu pada kematian pada baby ini dalam urut 4 hingga 6 bulan ataupun 6 bulan ke atas ke keguguran. Jadi masa nak tanam tu nak baca apa-apa ke, ataupun lepas tanam pun mungkin boleh baca apa-apa ke, dekat Fatihah ke, mana tahu buat tahlil ke. Semua tak ada. Tempat dia dah confirm syurga, tempat kita yang tak tentu lagi. Jadi tak perlu semua tak. Bacaan apa pun tak ada. Tak ada apa-apa bacaan masa nak tanam yang ada, tak ada. Tapi kita itu secara khusus, secara umumnya kan nak buat macam tu, bacalah bismillah. Itu secara umum lah. Secara khususnya tidak ada apa-apa bacaan dan tidak disyariatkan untuk buat tahlil sekalipun pada bayi yang keguguran. Sama ada 4 hingga 6 bulan ataupun 6 bulan kan. Sama ada umurnya sebelum balik, juga tidak disyariatkan buat sampai ke tahlil lah. Kerana bacaan nama sembahyang, kan belajar sembahyang jenazah di kata bersantai itu, bacaannya pun lain. Bukan Allah mengfilahu budak-budak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun yang tak balik lagi. Bukan Allah. Bukan ya Allah ampunkan saja. Ada bacaan yang lain. Dan dalam kandungan pun sama. Sama je orang dalam kandungan, hidup dalam kandungan, hingga ke balik sama je. Mereka adalah ahli syurga. Jadi tak ada bacaan apa-apa. Baik, kita sambung. Carta keutamaan afdal ahli waris yang pertama menguruskan solat jenazah, nanti kafan solat tanah. Secara umumnya, ini adalah secara umumnya. Apabila suaminya mati, yang paling afdal isteri dan anak lelaki dan anak perempuan. Secara umum. Adik-beradik suami yang lelaki, adik-beradik suami lelaki dan perempuan. Ibu bapa saudara si mati. Ibu atau bapa saudara, pakcik atau makcik je si mati. Urutan adik-beradik isteri, maksudnya ipar dua ayah yang lelaki. Sebab apa yang lelaki? Sebab si matinya lelaki. Kalau si matinya perempuan, yang perempuan. Yang kelima, barulah orang-orang lain. Orang lain itu siapa? Nabi ke, imam ke, bilal ke, yang lain. Yang selama diamalkan kita, yang paling ujung, yang paling tak afdal je. Sepatutnya kita kena uruskan sendiri. Kita mesti boleh kena uruskan sendiri jenazah. Jenazah ibu kita, ayah kita. Kalau orang lain mandi, dengan kita sendiri mandi, jauh beza. Orang jiru-jiru, kita jiru, mungkin kecil-kecil. Tangan ayah pun dia lain. Angkat tarik tali daripada telaga, tengok kasut tak kasar tangan dia. Ni yang dia buat kerja bagi aku makan. Kalau ibu pula, inilah tangan yang duduk suap aku makan. Jadi bila macam tu, kita akan buat dengan lemah lembut. Tapi kalau orang lain, pengurusan, mana kena siapa? Turun masjid tak ada. Selesai kan dalam? Tak ada kasih sayang lagi. Jadi sepatutnya yang paling afdal adalah ahli waris dan yang paling afdal adalah isteri ataupun suami. Anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan. Itu yang paling afdal. Kemudian baru adik-beradik yang lain. Itu secara umum. Secara khususnya lagi, keutamaan memandikan jenazah bagi lelaki ialah mengikut siapa yang lebih layak menjadi imam sembahyang jenazah dia. Okey, apa cakap? Keutamaan mandi jenazah bagi yang perempuan pula dia berbeza, dia mengikut urutan kerabat. Keutamaannya apa? Keutamaan memandikan jenazah bagi lelaki ialah apabila nak sembahyang jenazah nanti siapa yang paling afdal? Siapa yang paling afdal jadi imam untuk sembahyang jenazah, dialah yang paling afdal memandikannya. Tapi kalau orang perempuan bukan. Dia orang perempuan mengikut kerabat. Dia ada macam dia ada waris, dia ada kerabat, dia ada saudara. Jadi kerabat ni, maksud kerabat ialah adik-beradik perempuan. Itu yang paling afdal, perempuan. Seorang perempuan mati bukan suami dia yang afdal mandi, bukan. Secara umum dia ialah begitu. Yang paling afdal adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan. Bila meninggalnya seorang perempuan, adik-beradik perempuan dia paling afdal untuk memandikan dia walaupun dia suami. Yang kedua, mak saudara.
mak saudara. Yang ketiga, anak saudara perempuan. Kemudian barulah masuk ke suami yang lain. Tapi kalau bab memandikan sampai kepada Allah, memandikan lelaki, ikut siapa yang nak jadi imam. Siapa agak-agak yang paling afdal jadi imam? Anak. Tak boleh isteri jadi imam. Jadi anak. Imam atau imam saya jenazah? Anak ada ikut urutan. Secara umumnya waris. Secara umumnya orang yang terdekat. Secara umumnya orang yang akan menerima pusaka. Atau secara umum, secara khususnya macam tadi. Baik. Kriteria seorang pengurusan jenazah. Biasa ni sabar, berani, amanah, mempunyai kemahiran dan ilmu yang mencukupi. Ini yang tak ada. Ini yang tak ada dekat pemandi jenazah zaman sekarang. Sabar aja, berani, memang berani, amanah, tak nak cerita kat orang, buru-buru, busuk-busuk semua. Hidung tak tutup, musuh faham. Tak tutup, nak jaganya, bagus. Tapi adakah mempunyai kemahiran cukup kemahiran. Dia tahu cara nak bagi ketat macam mana. Kalau buat longgar-longgar, masa nak turun nanti jadi terpelengah pula. Dia tahu cara-cara. Kena berapa kali yang nak meningkat, dekat bahagian mana yang nak meningkat, itu kemahiran. Kalau tak buat, tak ikat kat lutut, menyebabkan nanti masalah jenazah dia jadi macam-macam. Itu kemahiran. Itu semua cukup. Tapi yang tak cukupnya mempunyai kemahiran dan ilmu yang mencukupi. Ilmu yang tak cukup. Tak cukup lagi. Kebiasaan tak cukup lagi. Okey, itu kriteria dia. Seorang suami boleh memandikan isterinya, begitu juga sebaliknya. Itu bagi tahu keharusan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada apa-apa buatmu wahai Aisyah, jika engkau lebih dahulu wafat dariku, lalu aku memandikan dan mengkafankanmu, dan kemudian aku mensolatkan dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah memandikan jenazah isteri Siti Fatimah. Menandakan boleh, kita boleh. Kita boleh. Baik. Antara kriteria yang tak ada kat sini, yang ada lagi belum. Ada yang lebih penting daripada semua. Betul, berarti betul semua, betul. Ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting dia? Seorang pengurus jenazah, maksudnya orang yang nak mandi, nak kafan, nak sembahyang dan nak tanam, orang yang menguruskan jenazah ni, dia sendiri kena selesai bab-bab syariat. Kena jaga bab-bab syariat. Bab sembahyang jemaah ni, bab ahli keluarga juga, dia sendiri kena jaga bab-bab syariat. Dia mesti kena jaga. Itu yang lebih penting daripada semua tadi. Dia sendiri kena selesai. Selalu kita perhatikan orang-orang yang menguruskan jenazah, dia sendiri belum selesai bab agama dia sendiri. Akidah dia macam mana? Dia sendiri belum selesai. Sebab tu sambil-sambil gali tu, kawat banding batu tanah liat tu, kawat banding. Dia balik-balik, bergurau. Masa tengah mandi tu, boleh bergurau. Campak sabun, campak sabun, kawat tu sana, jangan mandikan di sana. Dia pun balik dan lalu ikut atas tempat mandi, konak. Macam balik sabun. Nak kira ni, mana ni? Dah selesai ke? Dah selesai, maknanya tak selesai. Boleh lagi tengok, bukan mati kat depan ni. Tak rasa macam dia tak mati pula. Tak selesai. Ada yang masuk tengah kafan tu siap gelap-gelap ni. Gelap-gelap. Gelap. Aduh, balik ni gelap. Jangan gelap kat situ. Ini cerita orang yang menguruskan jenazah. Jadi, maksudnya tak selesai lagi. Bab-bab akhlak tak selesai lagi. Tapi menguruskan jenazah macam mana? Itu yang lebih penting. Lebih penting daripada yang empat perkara ini. Ini lebih penting. Orang tu mesti selesai. Ini kita pengurusan jenazah yang buat untuk orang. Yang untuk keluarga kita tak perlu benda ni. Tak ada. Yang untuk keluarga istimewa ya. Apa keluarga sendiri yang buat. Tak apa. Ini yang menguruskan. Yang menguruskan jenazah untuk orang ramai. Kadang-kadang mereka sendiri tak selesai lagi bab-bab agama mereka. Ilmu akidah pun nampak macam tak selesai lagi. Solat pun lebih kurang aja. Berjemaah pun macam nampak sebulan sekali, sebulan dua kali. Jemaah tak sama. Itu yang duduk bab jenazah banyak benda-benda khurafat dia buat.
Sebab dia sendiri tak selesai. Habis. Orang yang memandikan jenazah ni mesti manusia. Mesti manusia. Robot tak boleh. Ataupun jin. Malaikat tak sah. Manalah tahu. Sebab dalam ni, puan-puan, 3 orang je tu ada. Mana tahu, meninggal tu, malaikat turun, mandikan. Tak sah, kena mandi balik. Yang maksudnya mukallaf yang ditaklifkan syarat ke atas kepala ni, iaitu manusia dan jin. Tak perlu kita panjanglah bab-bab jin ni. Okay. Ada orang tanya? Orang ni, saya tak boleh, tak faham. Ya, ibu sendiri mandikanlah perempuan. Boleh saya. Tak ada masalah. Tak ada kena-mena pun. Yang beritahu orang ni apa, dia diam dah lah. Sibuk bagi orang. Tak ada masalah, tak ada makruh, tak ada sunat, tak ada wajib, tak ada apa-apa. Harus. Boleh. Tak ada masalah. Orang yang ni tak ada nifas. Nifas ni, manalah tahu. Dia ada nifas, tak ada masalah untuk mandikan jenazah. Okey, kita cerita buat masalah lain nanti sikit. Jumhur ulama yang kita akan guna, seorang suami boleh memandikan isteri ni. Begitu juga sebaliknya. Itu yang kita akan pakai. Okey. Kita ambil itu, kita akan pakai yang itu. Isteri boleh mandikan suami, suami boleh mandikan isteri. Okey. Daripada hadis yang kita baca tadi. Bagaimanapun pada mazhab Hanbali. Ini kita nak tengok sikit, bagi pecah sikit untuk mazhab Syafi'i je. Tapi kita bukan nak guna apa, nak ilmu dia. Mazhab Hanbali, suami tak boleh mandikan anak itu. Isteri boleh mandikan anak itu. Maka beruntunglah orang yang ada 4 isteri. Suami tak boleh memandikan mayat isteri pada mazhab Hanbali. Isteri boleh memandikan mayat suaminya. Okey, macam mana boleh jadi begini? Kita dengar yang kita tak ada masalah. Mazhab Syafi'i dan jumhur tak ada masalah. Okey. Apabila isteri meninggal, hubungan perkahwinan berakhir ke suami ada dah. Ada, habis. Meninggalnya habis. Jadi berakhir, terputus semua. Yang tak terputus anak. Suami terputus, tercerai. Akhirnya tercerai. Bila tercerai, mana boleh tengok dah? Mana boleh tengok orang dah? Tercerai. Logik kan? Logik. Akhirnya kenapa isteri boleh berak dengan suami? Sebab ada iddah 4 bulan tersebut. Jadi masih dalam iddah, dia masih lagi. Kalau iddah ni sama ada cerai, kalau ini ataupun cerai mati, kematian, dia ada iddah. Iddah ni seolah-olah isteri tu masih lagi suami ni. Dia nak rujuk, dia tidak masih boleh rujuk. Cuma kalau mati dia rujuk, memang dia lagi. Jadi kata kalau iddah biasa. Iddah cerai. Bila cerai, macam mana dengan suaminya? Dia masih lagi wajib menyediakan makan untuk suaminya sehingga habis iddah. Maksudnya sebelah kaki dia baru keluar, sebelah lagi suami punya lagi, walaupun dah cerai. Dan suami boleh rujuk tanpa orang tahu pun. Sambil-sambil gosok gigi, akan cerai ada sebulan kat luar. Tak apalah, aku rujuk balik lah. Dah, macam-macam aku dah rujuk kan, ada sekarang lain. Tak ada masalah. Maknanya suami asli cakap, tak, dah, hati ku terasa luka. Tak boleh. Dah, jadi isteri balik. Isteri balik. Tak nak juga. Tak boleh. Jadi isteri balik. Macam tu. Maksud nak bagi tahu kat sini, dalam iddah masih lagi isteri. Katakanlah, saya bawa lagi panjang. Saya baca mereka, dia memang melagat-lagat itu. Contohnya, kalau dia sama ada cerai, dalam iddah lagi, kemudian suami dia meninggal. Accident. Dia dapat tak kerja? Dapat. Menandakan, tak bagi tahu menandakan, isteri lagi. Dia cakap, alhamdulillah, dapat laki baru, tak buat harta. Dapat. Sebab apa? Masih lagi. Itu yang baik. Jadi pada mazhab Hanbali, suami tak boleh cium isteri, tak boleh sentuh isteri. Waktu masa kapal tu tak boleh kan cium kali terakhir tu. Itulah orang kata sibuk nak cium masa mati. Tak hidup tak mau cium. Okey, tak boleh.
haram bagi mazhab Hambali. Sebab dah putus. Tapi boleh je. Dan katakanlah dia hidup dalam hutan 2 orang, ataupun dia hidup dalam masyarakat yang suami isteri dia seorang je perempuan, bukan semua lelaki. Jadi siapa nak mandikan jenazah? Dia tak boleh. Mazhab Hambali tak boleh. Tayamum. Nak bagi tahu macam tu sekali ni, dia dah mati terpisah macam tu sekali sampai tak mandi jenazah tu apa? Tayamum. Nak bagi tahunya apabila meninggal terpisah. Tapi itu pada mazhab Hambali. Pada mazhab ini tak ada masalah. Untuk menghindari dari baji mayat. Baji tu baji. Boleh lembu, tapi dah dekat kaki juga. Dia punya apa nak baji. Dan sebenarnya baji ni banyak maksud yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini betulnya untuk mengelakkan dari badi mayat. Badi mayat ni macam-macam. Badi mayat yang bergerak macam-macam. Dan salah satu badi mayat ni, dia, ada meninggal, pergi tengok muka duduk, terkejut sampai pejam mata nampak. Tak boleh tidur. Dia kena badi. Kalau aku bahasa, dia kena badi lah. Okay. Jadi caranya, sebelum kita nak tengok tu, untuk mengelak apa yang bahasa Melayu ni dipanggil apa? Orang panggil lemak sangat. Pasti dia siap-siap doa ni sebelum buka. Baca doa ni bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Buka, tengok daripada kaki dulu. Kalau nak tengok sangatlah. Jadi senang tengok lah. Tak datang selak. Kita kemudian. Okey, kalau nak tengok daripada kaki naik bawa ke muka. Untuk mengelakkan daripada bagi mayat dah dia kena takut kejam dia, nampak kejam tak. Kalau yang muka cantik lah. Muka yang dia jadi sakarat ni dia nak kesakitan macam-macam. Kalau dia mata tu keluar, mata macam nak keluar, tengok macam tu. Tidur jaga. Sebab apa? Tak bersedia dari awal. Baca doa. Tak susah pun. Bismillah wa billahi wa ala millati Rasulullah SAW. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Tak sah. Kesan dari tarbiyah khusus adalah diharap semoga setiap peserta khusus atau ahli waris dapat tampil bagi menguruskan jenazah, terutamanya apabila berlaku kematian ke atas keluarga sendiri. Telah menjadi tradisi dalam masyarakat kita apabila berlaku sesuatu kematian, ianya diurus atau diserahkan kepada imam nazir atau pada masyarakat kematian yang berkemahiran dan berkemampuan. Amal ini perlu diperbetulkan semula mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Sampai kan sekarang ada ni, meninggal ada, cek lah. Nak cek berapa? 1,300? 2,500? Nak apa? Saya nak yang 17,000. Ada lain kan? Special. Siap ada. Nak cepat yang 25,000. Settle. Dalam masa 2 jam. Siap. Tanah semua. Siap dah letak package. Nak package apa? Saya nak package gold. Siap letak package lagi. Sebab apa? Sebab ni masalah. Saya ada pengalaman menguruskan keluarga sendiri. Ibu baru je. Sampai rumah, semua orang jangan sentuh. Daripada saat nazar, semua orang jangan bersibuk-sibuk nak talqinkan, maksudnya nak talqin, nak la ilaha illallah lah dekat telinga, duduk, tak payah sibuk semua sehingga kematian, sehingga ke mandi, sehingga ke kapan, orang lain jangan sibuk. Imam dia alhamdulillah tak ada kerja. Tapi orang kapan dia dah siap alamak. Rasyuk. Tak payah kita buat sendiri. Sampai Z. Daripada start nazar sampai ke tanah. Setiap orang mesti ada kemampuan. Walaupun lepas tak buat, kemampuan kena ada untuk buat. Khidmat dan penghormatan terakhir. Setiap manusia telah melalui proses kehidupan dari zaman bayi hingga dewasa. Ketika bayi atau kanak-kanak dalam urusan kehidupannya, makan minum,
dia kena najis, berpakaian tutup aurat, sakit, demam dan sebagainya. Semuanya ini diuruskan oleh ibu bapanya dengan penuh ketabahan. Dengan penuh ketabahan. Tanpa mengenal jemu atau keletihan terhadap anak-anak, semua anak-anak di bawah tanggungannya. Tetapi apabila tiba giliran ibu bapanya meninggal dunia, siapakah yang akan menguruskannya? Memandikannya, mengapankannya, menyembahyangkannya, membawa jenazah hingga ke tanah perkuburan serta mengkebumikannya. Di manakah kewibawaan anak-anak serta tanggungjawabnya? Itu soalan. Sebagai ibu bapa, pernahkah anda berwasiat atau berpesan kepada anak-anak apabila dirinya mati kelak jenazahnya hendaklah diuruskan oleh anak-anak atau waris terdekat? Kenapa tak? Okey, best. Ketika nazak, tanda-tanda. Kadang-kadang orang tak tahu tanda-tanda. Kata tanda-tanda nazak. Pertama, tanda-tanda hampir mati ni nazak lah. Pertama, nafas dia turun naik, dada berombak. Antum. Nafas biasa macam biasa je, tapi tu maknanya nazak. Kaki mula melunjur. Kaki mula sejuk. Kaki mula sejuk. Kaki mula sejuk, kaki mula melunjur. Tidak kenal saudara mara, buang tabiat. Yalah, tiba-tiba je nak makan KFC je. Sama hidup tak pernah makan KFC. Tiba-tiba buang tabiat lah. Dahaga yang sama sangat dia minta air. Bola mata naik ke atas, sendi mulai renggang, belakang badan dan tapak kaki jadi lurus. Nanti kemudian cerita lah, hidung jatuh. Macam mana hidung jatuh ke bawah ke? Kena kutip kalau jatuh ke bawah. Kening lengkuk, muka jernih berkilat. Baik, kita tengok satu-satu. Tanda-tanda hampir mati. Masa turun naik itu dada dia berombak. Dada berombak macam mana cakap? Macam tu. Biasa nafas ikut perut. Kita biasa bernafas ikut perut. Yang sebaiknya nafas ikut dada. Tapi kebanyakan kita biasa nafas ikut perut. Maksud ikut perut tu perut yang gerak, dada tak gerak. Dada gerak sikit-sikit je. Tapi bila nazak, dada gerak. Tu. Bila macam tu maksudnya nazak. Apabila jadi macam ni, masa ni hendaklah bisikkan la ilaha illallah. Okey, habis kat situ dulu. Tak apa dulu. Kaki mulai sejuk. Masa ni jaga mulut. Saya ada pengalaman jugalah, pengalaman menghadiri. Mulut tak jaga. Oh, sejuk ni. Tak lama ni. Tak. Yang dia nazak maksudnya memang tak dengar, memang ataupun tak sedar, ataupun tutup, ataupun dah seminggu tak sedar, dah sebulan pun tak sedar. Mungkin dia tak dengar pun. Tapi tak boleh kan tu. Tak boleh. Ada yang lagi best. Masa ni duk cerita ni. Ini paling ramai dalam dunia. Kawan dia situ gini. Kawan dia cerita sini. Orang sebelah rumah dia dulu. Tok Wan dia dulu. Macam ni yang jadi cerita. Dia cerita. Weh, orang nazak kat depan kau nak cerita apa? Tak boleh ni. Apa ni? Kena buat macam ni. Sebab apa? Kena selimut sebab apa? Sebab Tok Wan dia dulu. Kena cakap selimut okey lagi. Tok Wan dulu macam ni. Oh, Tok Wan dulu dia kaki sejuk ni. Ni banyak dekat depan ni. Cerita kat rumah WhatsApp. Tak payahlah cerita kat situ. Tak ada. Kadang-kadang cerita benda lain. Semalam 2-1 Ada? Apa? Semalam kalah, Manchester kalah tu lah. Tak ada bahasa lain ke nak cakap. Tak ada adab. Tak boleh. Sebab tu cakap, kadang-kadang pengurusan jenazah sendiri. Telefon, tolong tak tahu nak buat apa. Datang. Oh, ini ada lagi ni. Ni lambat lagi ni, dalam sejam lagi mati. Mengikut pengalaman dia. Mana boleh, janganlah macam tu. Jaga mulut. Sebaiknya jangan cakap. Diam. Jangan cakap. Buat je kalau nak buat, jangan cakap. Lepas tu kaki dia melunjur. Masa tu picit perlahan kaki, perlahan. Berlunjur macam tu. Dia tak kenal saudara mara. Masa ni satu lagi nak kena perlu tegur. Ini yang bukan koma, yang bukan dah seminggu tak. Yang seminggu memang pejam mata macam tu je. Ini yang elok-elok tiba-tiba nazak. Tapi dia tengok lagi. Macam tu lah, maksudnya ada lagi. Betul. Assalamualaikum, salam, datang masuk tengok.
salah juga. Macam tu. Okey, dan disunatkan sugi. Sugi ni bukan gosok gigi, sebaik-baiknya sugi betul. Sugi. Sebab masa Nabi nazak, Nabi minta sugi. Minta cari sugi. Dengan kayu sugi. Walaupun maksud sugi ialah berus gigi. Disunatkan kita bersugi sebelum sembahyang. Maksudnya termasuklah gosok gigi. Cuma jangan bawa ubat Colgate kat sini sebelum sembahyang. Ambillah kayu sugi. Tapi berus gigi itu dikira sugi. Tapi dalam bab ni tak dikira. Yang ini betul-betul kayu sugi. Okey. Sugikan gigi dia. Ambil tafaul. Okey, baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Atau mana-mana ayat Quran. Dengan betul. Yasinul Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Benda tu. Benda. Satu peristiwa arwah Tok Guru Ni Aziz, dia dah belajar lama dah. Dia memang dah belajar dah. Dia pergi dekat Madinah. Ada tiang-tiang dekat Madinah, ada syekh-syekh yang mengajar. Dia memang dah belajar lama, masuk India apa dah. Memang hebat dah. Jadi dia pun pergi saja nak betul Fatihah lah orang cakap, nak baca tu. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kau baca apa ni? Dia cakap. Baca Fatihah Quran. Ini bukan kau baca Quran. Baca lagi. Baca. Salah. Tok Guru ni semua tu. Maksudnya baca dengan betul. Maksudnya bukan baca betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Benda tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Malikamiddin. Ataupun Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sebab ada satu peristiwa bila Tok Guru dia nazak. Bila nazak, orang anak murid dah baca Yasin apa nak semua dah duduk kat tepi-tepi dah. Orang kampung datang baca Yasin, Tok Guru cakap salah tu. Dia nazak. Salah tu. Baca salah. Ini Jazari ke apa? Syatabi ke apa ni? Baca apa ni? Kejap pendek, kejap panjang. Mana dengungnya? Kena baca dengan betul. Dan baca Yasin apabila orang tu nak. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ulama bahagikan mautakum adalah orang yang nak mati ataupun orang yang dah mati, yang kita aman pada malam Jumaat. Menggunakan hadis yang umum. Dia bukan hadis khusus, hadis umum. Okey. Dia cakap macam mana? Baca tu biar molek kat sikit. Macam tu lah, saya ingat ayat dia. Sempat lagi. Dia cakap Yasin. Apa Yasin? Okey. Dan banyakkan doa. Bukan sibuk duk cerita macam mana boleh sakit ni. Tu memang mengarut tu. Biasa itu memang dah 3 dah perkara yang biasa orang buat. Macam mana boleh sakit? Semalam dah elok. Memang semalam elok, hari ni tak elok. Aku jumpa dia baru semalam kat kedai. Dia siap belanja, aku dah pelik dah. Apa benda cerita tu? Tak payahlah. Doa, dia nak doa kita. Dia nak doa kita, doa dalam hati, doa kat mulut, doa. Tak payahlah tanya macam mana boleh jadi ni. Tiba-tiba boleh sakit. Ni yang tiba-tiba lah. Yang dah memang sakit lah. Mungkin tak ada cerita tu. Ni yang tiba-tiba. Kan baru minggu lepas. Tapi minggu lepas tu lah. Dia ni daripada muda lagi berkawan. Duk cerita sejarah-sejarah Allah. Masa tu dia nak doa kita. Kita duk buka buku sejarah. Cerita sejarah-sejarah tu apa. Lepas tu bincang jenis-jenis kematian dulu-dulu. Kau ingat tak 3 bulan lepas ada kan kematian kat situ macam ni duk cerita kat tepi. Ya Allah. Duk ingat kan berlaku benda tu dekat kampung-kampung je. Tak ada, bandar sama kan. Sama juga. Duk cerita, duk menangis. Duk sibuk nangis. Dia nak doa, dia bukan nak air mata. Dia nak nangis. Doa. Sama ada dalam hati ataupun doa. Ya Allah, tetapkanlah iman dia. Doalah apa je. Okey. Kalau ada kena-mengena dengan makhluk halus, saka ke apa ke, membela ke apa ke, macam pelik lah, ada pelik lah. Sakit ni nazak. Aku nak nasi makan 4 pinggan. Something wrong. Malam jaga surau, siang atau apa-apa je baca surah Ar-Ra'd dengan Yasin sekali. Supaya untuk memudahkan. Ar-Ra'd ni tak semestinya macam tu. Untuk kematian biasa pun, nazak biasa pun sunat baca juga Ar-Ra'd. Tapi yang lebihnya untuk memudahkan kematian pada orang yang ada benda-benda gaib. Okey.
Dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan mastika sayap Jibril tu yang baru ni. Allah. Apa cerita macam tu tak tahulah, tanah kubur lah apalah, ada ular. Dekat dalam tiba-tiba ada belik je. Ada mayat muka jadi hitam, suara kubur dalam masa dapat tanam tu, tolong. Ya, tolong. Ada yang kubur berasap. Tengok jugalah sikit-sikit, tapi tak tahan, sakit hati. Menyebabkan orang salah faham. Tujuan baik, matlamat dia baik, cara dia hancur. Termasuklah sayap kubur apa, pegang kaki. Allah tengah makan daging mentah. Dia mesti ada melakukan sesuatu gini. Kalaulah disajikan cerita-cerita macam ni, dan ramai orang suka. Sebab tu dah jadi tak berapa season dah, beratus-ratus episod dah. Sebab apa? Sebab ramai tengok, rating tinggi. Sebab apa orang tengok? Bila orang tengok, lama-lama dia masuk dalam kepala. Masuk. Dia ni baik, tiba-tiba dia mati, muka sengit, mata terbeliak, hitam. Ya Allah, ahli neraka. Habis tanah kubur cakap, ustaz tanah kubur apa? Tok Adi. Dia aja. Ataupun dia tu jahat. Memang terkenal dengan jahat. Jahat gila. Zina, curi, memang jahat. Isap dadah. Tiba dia mati, berseri muka. Ahli syurga. Kau tengok, siapa yang hina dulu? Ahli syurga tu ahli syurga. Siapa yang hina dulu? Sebab tu kalau orang jahat kita jangan hina. Kita biar, silakan. Ya, orang jahat jangan duk hina, jangan duk marah. Jangan cakap dia jahat. Pencuri masuk, jangan cakap pencuri, jangan cakap. Pencuri mungkin dia akan bertaubat satu hari nanti, pencuri, macam tu. Cakaplah pencuri sebab dia tengah mencuri. Jadi kalau budak jahat, kena dah cakap jahat ni, tak boleh, kena ubah. Walaupun bila mati nanti berseri muka. Tengok. Sebenarnya dia baik. Dulu orang yang cakap tu, orang yang duk nasihatkan dia tu, nasihatkan diri sendiri. Tengok. Sebab apa? Sebab tanah kubur. Cara kematian, macam mana mati tu tak menjamin langsung dia masuk syurga ke, masuk neraka ke, tak jamin langsung. Sedangkan akhir kalam la ilaha illallah pun tak jamin masuk syurga. Maksud tak jamin syurga, masuk neraka juga sebelum masuk syurga. Ini kan pula macam tu. Jadi dia mengganggu pemahaman masyarakat. Kena tak tengok. Dan masa mati kena tutup mulut. Ni adalah tanah kubur sikit lah, dia tutup mulut sebab bimbang binatang masuk, kalajengking masuk. Betul, masa nak mandi keluar, astagfirullahalazim. Ini kaki mengumpat, tengok kalajengking. Cekek. Bira, forward. Dosa jariah. Orang nak pahala jariah, dia dapat dosa. Tengok keluar ular kecil, keluar semut kat telinga, keluar lalat daripada mulut, daripada apa? Sebab tak tutup. Bahagian tubuh manusia ada malaikat yang jaga. Bahagian tubuh ada malaikat yang jaga. Sebab tu sangat jarang semut masuk telinga. Jarang sangat. Malaikat jentik siap. Hidung sangat jarang. Lalat masuk hidung. Jarang sangat walaupun tidur. Sebab ada malaikat yang menjaga. Bila dah meninggal, malaikat dah okey, dah habis tugas. Masa tu bau pula ada. Bau power. Lepas tu datang serangga suka. Serangga datang masuk. Dah tak ada orang jaga. Itu yang masuk macam-macam. Masuk sampai ke dalam perut. Ular lah kata, habis tepi hutan semua. Ular masuk sampai dalam perut. Bila nak mandi, perut bergerak. Teringat terus episod ke-35 Tanah Kubur. Bahaya, sangat bahaya. Padahal dia ahli syurga. Mana kita tahu? Jadi bila macam tu, tengok tu, tu Pak Imam sendiri tu. Bila sembahyang kita tak sah. Kenapa ada ular dalam perut ni? Ni makan haram. Dia akan jadi. Jadi kena tutup. Jadi kena tutup mulut lah. Tutup mulut sebab dia akan terganggu. Sebab kesakitan dalam sakaratul maut ni sangat sakit. Seperti contohnya orang tak sembahyang, orang tak solat, kain sutera letak dekat duri. Dekat, biar keluar duri, betul tarik. Macam tu lah, nak berpisah roh dengan jasad. Sangat sakit. Ataupun perumpamaan lain, tulang ikan rebus. Jangan rebus ikan. Cuba pegang kepala, tarik. Dia senang sebab tulang dia macam ni. Cuba terbalikkan, pegang ekor.
Macam tu lah roh keluar. Hancur. Badan hancur. Hancur lah, tarik ke belakang. Hancur. Kalau tarik ke depan, dia ada lagi lah bentuk kan. Sebab dia ikut dia punya tulang, tarik ke belakang. Perumpamaan. Sakarat ni maksudnya mabuk. Mabuk apa? Sakarat maut. Mabuk nak mati. Jadi mati ni, orang nak mati dalam keadaan nazak adalah orang yang mabuk. Sebab tu biasa orang yang nak mati akan cakap mengapu. Anjing, halau anjing. Sebab apa? Bukan ada macam cerita orang putih lah tu. Kalau yang jahat datang lembaga hitam, angkat ha buat naik. Sebab apa? Sebab nampak biar dia nampak anjing, dia nampak kala jengking. Tak ada benda-benda baik dia tak. Semua benda-benda yang tak baik disebut. Harimau besarnya nak makan aku. Halau dia. Ni ahli neraka. Tak, dia mabuk. Orang mabuk macam mana? Dia akan cakap mengapu. Jadi tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Sebab dia mabuk. Okey, ni surah apa? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Ali Imran. Ya. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan ke mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan pun dia hadapkan ke mukanya. Ulama menafsirkan ayat Quran ni, maksudnya bila nak mati tu masa tu datang. Baik dia, buruk dia datang. Masa tu dia takut itu yang jadi tu. Jangan pukul aku. Macam tu. Sebab apa? Datang kebaikan dan keburukan yang dia buat. Betul. Orang biasa dia akan jadi. Tama-tama mabuk pula tu datang, bayang. Syaitan kacau lagi. Aku mak engkau, ikut aku dan seterusnya. Yang mana orang sayang dia berupa. Lepas tu ada dia kejahatan lalu. Kebaikan pun lalu kat depan mata. Dah mabuk lagi. Itu yang tak perlu nak cerita-cerita macam mana boleh sakit. Tak, doakan ya Allah, tetapkanlah iman dia, tetapkanlah dia. Doakan dia. Okey. Seterusnya. Belum seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dan hartamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itu orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan, Allah bagikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jadi lalu apabila datangnya kematian dekat salah seorang daripada kamu, maka orang yang dalam kematian itu berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian aku ni sikit je nak, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bukannya nak pergi semayang, nak sedekah. Tabung jalan tu. Patut bawa jalan. Nak bukannya nak semayang, nak bersedekah. Jadi banyakkanlah bersedekah. Okey. Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian. Mati tetap mati seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Munafikun. Lambat loading. Rasanya surah Al-Munafikun. Okey, peranan dan waris tanggungjawab waris terdekat. Ini kita ada masa lagi. Meninggal la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis. Last. Cek. Kalau yang dah memang sakit, dah senang. Kalau yang tu kena cek doktor apa semua kan. Dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena nak buat apa? First kali ambil telefon. Assalamualaikum mam. Ayah saya pun meninggal. Salah. Tak payah telefon imam, tak payah telefon pengusul jenazah, tak payah. First kali dah meninggal macam tu, dah confirm meninggal, tutup mata dan tutup mulut.
Sebab sakrat, sakit akan buka. Istinja, bahasa mudahnya basuh berak, basuh kencing, itu istinja. Okey. Tukar pakaian yang bersih, tukar dengan kain yang bersih seperti cadar, kain batik, selimut. Letak mayat di tempat yang sesuai, urut sendi-sendi dengan minyak, ikat tangan, dagu, lutut dan ibu jari. Okey. Yang pertama, tutup mata. Kalau boleh tutup, tutup terus. Kalau dah tutup, tak payah tutup. Kalau dah buka, tutup, dia terus tutup, habis cerita. Kalau tutup, buka. Tutup, buka. Jeng. Ambil minyak, urut kat kelopak ni. Minyak apa-apa lah. Jangan, eloknya minyak masak lah. Minyak. Betul. Tapi kalau dalam cerita, tutup. TV. Sekali. Canggih cerita kita. Tak, dia kadang-kadang dia buka. Tutup dia buka. Kenapa nak tutup? Nanti orang tengok, "Wush, terbeliak. Woi, betul ke dah mati?" Jadi tak cantik. Okey, tutup. Kalau tak guna minyak sikit, sikit je. Itu dia tutup. Minyak gamat, gamat najis tak? Itu kita kena bab lain. Seleloknya najis jangan letak. Minyak gamat najis ke tak? Najis kan? Okey. Biar haji kita. Ada orang tak datang, minyak gamat najis. Habislah. Itu yang tak datang hari Selasa tak tahu haji kita. Tapi kalau cerita bab tu nanti panjang ceritanya. Kita khusus jenazah, bukan cerita gamat. Kita khusus jenazah. Jadi, tapi boleh pakai tak? Boleh kalau nak pakai buat ubat. Tapi minyak gamat adalah najis. Situ. Tapi boleh tak? Boleh. Tapi minyak gamat adalah najis. Memang kena belajar. Okey. Jadi selelon jangan sebab tu najis. Okey. Dan terbeliak tu bukan tandanya mati jahat. Tak. Itu ni, motor terbeliak. Bukan tanda mati jahat. Bukan tanda mati tak elok. Tak ada tanda, tak ada apa-apa. Sebab salah seorang daripada sahabat mati terbeliak, Nabi SAW urut kelopak mata. Urut sambil dia kata, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya roh jika dicabut, penglihatan akan mengikutinya. Masa dia cabut daripada kaki lepas tu nampak cara mana tak tahu lah. Lepas tu dah nak keluar dah. Itu jadi ke atas. Dia macam nampak Allah nak cakap macam ni, belum mati macam tu. Dah kan nampak. Sebab tu mata ke atas dan kelopak dia terbuka. Tengok atas. Mana boleh tengok atas mata tutup? Nampak? Itu yang dia terbuka. Jadi tak ada masalah bab terbeliak. Bukan mati jahat, bukan tak ada. Okey. Lepas tu adalah cerita sikit, ada orang kalau orang dulu dah alamak nak buat macam mana? Pegang. Takkan letak kain. Okey, sekali dulu kan pakai duit shilling, letaklah shilling. Ting. Okey. Anak dia tengok. Siap. Ayah aku letak jenazah dekat mata orang ni duit. Dia mati aku nak letak kat mata dia. Yes. Matilah ayah ni. Dia pun meninggal je. Mata tu tak elok. Ambil letak shilling. Cucu dia tengok. Cicit. Last kali sampai sekarang. Meninggal dia sibuk cari shilling. Nak letak atas mata. Boleh tak letak atas mata? Boleh. Bukan shilling. Letaklah nak letak benda lain atas mata pun. Tapi shilling yang paling logik sekali. Takkan letak gula sekilo je. Takkan letak buku. Nak letak apa? Kalau letak shilling tu bukan menanda dia mata duitan pun. Tak ada kena-mengena. Letak benda kecil. Kalau bukan shilling, apa ni? Washer. Boleh juga. Boleh. Nak cabut sikit, nak motor je, letak. Dia dulu suka racing motor. Maksudnya nak tutup tapi kita yang tengok ni. Okey. Siap. Mati je, sibuk. Ada duit. Elok je tu. Jadi janganlah buat benda kalau kita tak tahu. Yang penting tutup. Bila letak mata orang datang. Ini isyarat ni. Isyarat minyak nak naik apa? 20 sen. Ke isyarat apa? Tak payahlah. Kalau tutup lah. Kalau tak, cubalah. Ada satu lupa nak cakap. Tip. Tip. Tak. Taklah sikit lah. Buatlah macam ni. Tip. Boleh. Tutup. Selesai. Kalau tak letak duit. Okey.
Lepas tu mulut dia akan tenganga. Ataupun bila dah sejam dia akan tenganga. Ataupun terus tenganga. Okey? Sebab apa tenganga? Sebab dah tak ada malaikat tolong ejah. Jadi bila macam tu, ambil kain, tali, apa-apa je lah. Kain ke tali ke apa, ikat. Ingat ni? Ikat atas. Ikat bagi dia ni. Dan simpul tu dia panggil simpulan kasih. Jangan simpulan mati. Masa nak mandi dia nak buka macam mana? Ada. Buat sekali, lepas tu simpulan kasih tu. Bengkokkan dua. Simpulan apa nama dia? Perangkap mana perangkap? Simpulan, saya panggil simpulan kasih. Bulu keting, bunga ke geti. Pernah dengar? Yalah, faham lah kan? Ikat sekali lepas tu supaya senang buka nanti. Sebab bila ikat longgar, jadi mulut dia akan terbuka sikit. Tapi tutup lagi mulut, dia ketat. Masa tu nak buka, sibuk nak buka. Macam mana nak buka ni? Macam mana nak buka ni? Ni dulu dia selalu mengata kat orang. Lepas tu mulut tak boleh terbuka. Jadi macam-macam. Kena elakkan. Jadi tarik. Okey. Istinja. Dia sama macam tidur. Bila tidur mulut nganga kan? Sama. Dia nganga. Betul Elio keluar. Sebab apa? Samalah macam mati. Dia akan nganga, dia akan. Tambah-tambah mati lebih-lebih lagi. Okey. Istinja ni basuh berak atau basuh kencing. Apabila berlakunya kematian, sakit sangat sampai terberak terkencing. Sangat sakit. Kecuali orang tu sakit dah lama, jadi dah tak ada dah benda. Jadi dia tak adalah keluar. Dia akan keluar. Keluar. Bila keluar macam tu, kadang-kadang bau kuat. Kalau tak basuh, tak istinja, takut, tak reti apa, orang akan datang setelah 2 jam. Pihak pengurusan telefon siapa-siapa yang pengurusan. InsyaAllah saya datang. Isteri dia tengah duk beli kat Tesco. Cepat-cepat ada meninggal. Okey, saya tengok, ambil relax jalan. Alah, bukan bapak aku. 2 jam baru sampai. Sampai tarik bau dah. Allah, apa busuk ni? Mula nampak tak? Asal busuk ni? Jadi cakap ini kenapa ni? Jadi panjang. Jadi panjang cerita. Tak nak cerita tu. Mak ayah kita kan, ataupun anak kita kan, ataupun siapa kan, atuk kita. Tutup. Okey. Istinja. Maksudnya kalau ada lampin, buang lampin. Lampin ni maksudnya pampers, buang. Kalau tak ada, buang. Bersihkan. Orang yang tak keluar, bersihkan. Air kencing apa, bersihkan semua. Tukar pakaian bersih. Sama ada pakaian, sebenarnya letak aja kain. Biarlah dia berbogel pun macam tu. Tak kain. Tapi tak boleh tengok haram. Tak kain. Tapi orang tahulah orang Malaysia. Apa? Datang. Tak boleh. Saya kalau tak tengok, saya tak percaya dia mati. Terasa macam dia duduk sebelah je. Buka. Lama terselak. Itu yang kita pakaikan baju. Sebenarnya tak perlu. Pakai baju nanti nak buka masa nak mandi. Jadi dah masalah macam mana? Pakai baju yang sedang lah. Buatlah pakai baju. Yang baru. Bukan yang baru, yang bersih. Okey? Dan tukar cadar, tukar kain batik, tukar selimut, semua tukar. Okey? Letakkan mayat dekat atas tempat yang paling cantik, atas katil, tempat tinggi sikit, bukan dekat lantai, atas sikit. Okey? Kaki menghadap kiblat lagi. Kaki menghadap kiblat. Sebaik-baiknya tinggi sikit. Dan kebanyakannya contoh orang aksiden mati, tak boleh pegang ni. Tak tahulah macam mana dari segi undang-undang, tapi memang tak boleh pegang sebab ada poli nak datang. Tak boleh sebenarnya macam tu. Hukum syarak bukan macam tu. Dia mesti angkat, letak atas sesuatu, sekurang-kurang pun surat khabar. Saya rasa baru 10 minit dah boleh buat semua tadi. Lebih kurang 10-15 minit. Okey. Jangan nangis lagi, jangan buat apa lagi. Okey, kemudian sendi-sendi ni urut apa ni, goyangkan. Apa ni dia panggil? Senamkan. Okey. Kadang-kadang keras. Kalau senamkan tak keras, tak payah minyak. Tujuannya nak goyak, nak seram, bukan tujuannya minyak tu. Nanti kan meninggal cari minyak. Bukan. Tak semestinya minyak. Yang penting nak, bila tak boleh.
Bolehlah minyak. Sebab tu pun minyak. Sebab dah keras. Macam tu. Okey, minyak apa? Yang ini minyak apa boleh? Minyak panas. Minyak panas boleh. Minyak zaitun, minyak kelapa pun boleh. Tapi ada satu petua, minyak kelapa campur halia. Sebab ni ada kat mana rumah? Semua rumah ada. Cari minyak panas tak ada, kadang susah. Ambil minyak kelapa, ambil halia, ketuk, masuk. Tak. Bau best sikit. Petua-petua je tu. Yang penting minyak. Sebab nak gerakkan. Bila dah gerak boleh sikit dah, cukup. Tak payahlah senang betul-betul. Cukup. Gerak pula. Gerak semua sendi-sendi dia gerakkan. Supaya senang nak mandi nanti. Tak keras. Okey, jari, pergelangan gerakkan, siku, bahu, inilah maksudnya, lutut, pinggang, tak payah. Pinggang tak payah. Kena angkat pergelangan tangan, jari kaki tu sikit-sikit. Buatlah. Ikut logik lah. Jangan melampau. Okey? Contohnya macam kita tengok kalau macam ayam mati ke, kita sembelih ayam ke, sembelih lembu ke, bila kita sembelih, kita biar. Katakan kita nak sembelih, katalah 20 ekor ayam, kenduri, kita pun sembelih. Campak tepi, sembelih, campak tepi, sembelih, campak tepi. Seluruh habis je semua. Yang pertama tu cuba angkat. Semua keras. Betul tak? Ayam tu dah keras. Keras tak? Cuba masa sembelih tu ambil sendi goyang. Ya, senang dia. Senang. Masa nak buang bulu apa dia senang. Ya. Tapi dia celur air panas. Jadi dia jadilah lembut juga. Okey, kalau keras juga tak boleh buat apa? Petua-petua dulu masa ni lah guna air bidara. Setiap surau dan masjid mesti kena ada satu pokok bidara. Kalau tidak, tak sah masjid tu. Boleh. Boleh tak boleh? Tahu orang suka sangat cakap tu, sikit-sikit tak sah, sikit-sikit tu. Saja gunalah ayat yang sama. Mesti kena ada barulah nampak macam masjid sikit. Kalau tidak rasa macam tak pergi masjid. Yalah, sebaik-baiknya ada satu lah. Jadi bila ada cara nak buat nantilah. Jadi tujuan bidara melembutkan sendi-sendi. Sebab kalau keras, kalaulah tak keras tak payahlah. Ini meninggal lah cari bidara. Dia tengok elok je. Tak apa, buat juga. Apa benda? Kalau dah okey tak payahlah pakai bidara tu. Dan ada satu lagi, dia menghilangkan sihir. Boleh juga bidara. Dia ada apa dia panggil? Dia ada khasiat-khasiat yang lain. Kalau katalah naik takkan tegak. Pakailah air bidara, buatlah. Cuba. Okey. Kalau tak ada, air daun rambutan pun boleh. Air daun rambutan dah banyak air, nanti kita akan cakap masa bab air nanti. Okey. Boleh lagi? Rasanya tak boleh sebab ada soalan tak? Cuba nak tengok tangan berapa soalan. 1, 2. Tak boleh. Kita berhenti kat sini. Yang peranan tanggungjawab waris terdekat, tutup seluruh tubuh mayat. Sekejap. Tak sempat. Baru ni. Jadi nak tutup seluruh tubuh mayat lepas Zuhur. Okey, sekarang soalan. Dia macam ni. Kalau nazak lambung kanan menghadap kiblat kalau boleh. Dan biasanya tak boleh. Orang sakit mana boleh? Tapi kalau boleh. Okey. Ataupun ada katil untuk orang nazak. Dekat tengah tu ada lubang. Tu ada kepala. Mana tak kira lah. Sepatutnya betul lah kena buat. Kena buat katil dan pusing-pusing naik tu. Buatlah macam tu. Ada tilam yang adalah pandai lah kan. Okey. Tu yang terbaik. Tapi biasanya tak boleh. Bila tak boleh, hendaklah kakinya menghadap kiblat macam tadi. Kaki menghadap kiblat, angkat pinggang. Bila angkat pinggang tak boleh sebab sakit. Angkat belakang sikit belakang. Tak boleh. Leher. Last satu leher. Leher letak bantal. Dah. Jadi sebenarnya sama. Sama ada meninggal dan sama ada sampai nazak dan meninggal sama. Cuma sama yang tu lah. Yang bab mengiring tu je yang beza. Sebenarnya ada dua. Boleh juga mengiring masa nazak dan boleh juga melentang. Kaki menghadap kiblat. Kalau meninggal tak mengiring, melentang je. Dan nak mengiring pun tak boleh. Meninggal kaki menghadap kiblat. Lepas tu pinggang tengok boleh ke tak boleh. Tak, ini yang nazak ke meninggal? Meninggal tak ada. Meninggal
sahaja. Kaki menghadap kiblat sahaja. Tak ada muka kiblat, tak disyariatkan, tak disuruh pun muka menghadap kiblat, tak. Kat situ problem. Keluarga pertama, kalau keluarga pandai, uruslah. Itu satu. Tapi tak berani, tapi pandai apa benda. Sebab tu nanti kita akan masuk orang duk hintai-hintai ni, sebab tu tak boleh. Tak boleh. Keluarga sekarang nak siapa urus? Kami urus. Ya tak? Keluar. Itu yang. Jadi kadang-kadang kan ada keluarga cakap, tak boleh macam ni. Okey, macam ni. Sekarang macam ni je. Cakap senang je. Kalau pengurusan jenazah senang je. Sekarang ni siapa nak urus? Yang paling afdal anak. Sila. Belah. Nanti. Tahulah. Itu je. Kalau tidak tak boleh. Nak buat macam mana? Saya ada jumpa ada nak macam tu, nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Terus kita buat, lepas tu dia suruh kita ikut dia buat yang entah mana-mana, entah apa-apa lah yang dia nak buat. Ada. Nak mandikan, dia nak suruh buat macam ni, nak kena pakai sabun Lux, tak boleh pakai sabun lain. Ada yang kena sabun picit, tak boleh sabun ketul. Ni asal pakai sabun ketul. Saya tak boleh, kena pakai sabun ni, kena tak apa-apa. Tak ada sintuk. Kejap, tak boleh. Selagi tak ada sintuk, jangan kapan. Pergi cari sintuk. Senang je. Sila uruskan. Tak ada. Menyusahkan. Jadi kalau keluarga tu yang sepatutnya tak berlaku sebab kita dah suruh keluar semua. Kita aja. Sepatutnya lah. Tapi kalau sebaiknya waris pun jangan ada dalam tu. Kalau waris nak ada dalam tu, dia yang buat. Sebaiknya. Sebab dia orang sedih. Tahulah mak dia sayang. Tapi tak belajar pun nak uruskan. Sayang. Tunggu nak cium masa kapan pula nanti baru sibuk nak cium. Padahal belajarlah awal kalau sayang. Jadi buat itu masalah masyarakat. Nanti kita akan cakap benda tu nanti ujung-ujung minggu depan lah, ujung-ujung nanti. Lagi mana tadi? Sana. Mana tak nampak? Tak. Telinga dan hidung tak. Tangan letak kapas tak ada surat. Tapi kalau letak je pelik. Jadi pelik. Tak ada. Telinga dan hidung tidak. Hanya mulut. Yang kata nanti binatang masuk tu saya yang kata binatang masuk. Tujuannya kena tutup sebab tengok nanti huduh. Tengok nanti huduh. Itu tujuan, betul. Jadi kita kan fikirlah. Huduh, takkan huduh aja. Kita carilah hikmah-hikmah yang lain. Saya dapatlah hikmah dia nanti binatang masuk nanti. Okey. Pasang tip Pernah dengar tak lembu ayam diberi bacaan Quran 24 jam. Best. Bila sembelih manis. Ada rasa lain. Dia bagi dengar. Pertama sekarang ni Quran diturunkan ada sebab. Quran diturunkan ada sebab. Dia bukan sebab nak bagi maniskah. Lembu ada yang diperdengarkan dengan Al-Quran, ada yang dengarkan muzik-muzik, ada yang diurut. Setiap lembu urut tapi daging dia sedap. Yang dekat ke Ampang ni kan, yang mahal tu. Quran diturunkan bukan untuk buat benda-benda tu. Quran diturunkan adalah untuk kita beramal dengannya. Jadi kalaulah kita pasang tu tujuannya untuk kebaikan si mati, tak ada manfaat. Kalau kita pasang tu kerana untuk suasana, adakah Quran diturunkan untuk benda tu? Tidak. Bukan kata tak boleh tau. Quran diturunkan bukan untuk benda-benda tu. Tapi kita pasang, biasa kita akan pakai ayatnya. Daripada pasang dandut, dandut star, dandut, lebih baik pasang Quran. Bukan cakap tak boleh buat. Bukan. Quran tak diturunkan untuk buat benda tu. Untuk pasang tip letaknya. Kalau lah macam tu, garanti masuk syurga. Kenapa?
pasang, kita sebut, ambil tape la ilaha illallah, kita riwayat. Jom, letak telinga. Dah, jom belah, letak. Benda tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Settle masalah. Tak payah. Tak, bukan, tak boleh. Dia kena sebut, dia kena ada orang yang menyebut. Okey, sama je. Orang kita letak dekat handphone kita, waalaikumsalam. Tak. Okey. Orang bagi salam kita tekan. Orang bagi salam kita tekan. Bagi salam kita tekan. Memang kena pengajar. Free. Maksudnya bukan dia kena jawab, orang kena. Orang. Sebab tu memandikan jenazah, robot tak boleh. Tak boleh, tak sah robot. Padahal kalau rata semua, dia tak boleh. Malaikat pun tak boleh mandi jenazah. Maksudnya tak sah mandi jenazah. Tak boleh. Jadi dari segi nak pasang, tak ada masalah. Dari segi nak kerana untuk manfaat, itu masalah bid'ah. Kerana untuk mendapat manfaat, itu kita kena cerita balik tu panjang. Manfaat dari segi apa? Tak, nak suasana. Biarlah suasana tu ada bunyi Quran-Quran. Siapa yang nak ni? Orang hidup, adalah suasana. Okeylah. Manfaat tak ada. Tidak ada manfaat. Yang ada manfaat orang sebut ada suara, ada getaran. Getaran tu pergi masuk ke gendang telinga, ada keberkatan. Tu, semua. Ada doa. Doa lah tu. La ilaha, maksudnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, bagilah dia boleh mengucap la ilaha illallah dengan sempurna. Baik, itulah maksud dalam hati kita. Kalau tip, mana ada? Mana ada niat? Jadi tak ada. Dari segi nak pasang, tak ada cakap tak boleh pasang pula. Dari segi itu tak. Kalau daripada pasang lagu, lebih baik pasang, pasang. Mana tadi nampak dekat wasiat yang dibuat semasa nazak ni, contoh kata tiba-tiba dia nampak kawan dia telah meninggal ni, aku wasiatkan kawan-kawan dia sedia. Betul. Wasiat semua boleh tak masa nazak? Wasiat akan cerita nanti ujung lagi sikit ni. Tapi kalau wasiat waktu nazak dia ada dua. Dua hayah. Hayah masbuh dipanggil. Hayah yang tu, hayah yang boleh cakap sikit-sikit tu. Tak. Hayah yang kuat. Itulah saya umpamakan lembu yang disembelih, yang kena langgar, yang disembelih keluar darah macam tu. Maksudnya apa? Kuat lagi. Orang pun kena pegang kaki tu lagi. Dia keluar. Maksudnya kuat lagi kan? Okey. Ada hayah satu lagi. Hayah tu hidup. Ada lagi hidup. Meleleh. Jadi biasanya kalau yang meleleh je darah tu agak-agak macam lembu. Macam tu je kot. Okey. Macam tu juga orang. Minta maaf lah umpamakan lembu. Jadi macam ni kalau orang. Kalau orang, hayah yang mana? Dia ada dua hayah. Kalau hayah yang kuat, yang boleh lagi, cepatlah air, aku lapar ni, aku haus ni, bawa datang air, kuat lagi. Okey. Tapi nazak. Cepatlah, tapi kuat nazak. Masa tu masih lagi diterima. Tapi kalau yang dah, jangan lupa kau nanti kahwinlah dengan anakku, kahwinlah dengan isteri aku, ke? Kau je lah yang boleh habis dah, dia kau ambil. Wajib tak apa dia panggil? Tunaikan wasiat. Mana wajib? Wasiat apa benda ni tu? Bila dah bercerai, dah mati kan dah bercerai. Kau dah sibuk-sibuk nak suruh anak kau kahwin, tak sekadar amanah je. Buat tak nak buat sudah. Tak. Dia suruh engkau seorang je boleh mandi aku. Aku wasiatkan. Kalau orang lain tak mandi aku tak nak. Engkau juga yang mandikan aku. Tak payah mandi. Tapi jangan setuju. Yalah, tak boleh. Buat bodoh je. Tak payah mandi. Mana boleh wasiat orang punya? Mana boleh? Bila dia meninggal, maka anak tu bukanlah bawah tanggungan dia. Lepas tu nak wasiat orang punya. Mana boleh? Wasiat yang sendiri punya dah lah. Okay. Tapi jadi yang hayah yang kuat. Nazak yang kuat. Nazak tapi kuat. Bukan nazak yang dah. Biasa benda yang jadi amanah je. Biasa kebanyakannya dia jadi yang tak boleh nak tunai. Ingat tu, barang-barang kemas mak semua tu dapat bagi ke anak-anak perempuan, anak bongsu mak tu, adik-adik kau tu, ya Allah, dia seorang je yang susah sikit, yang lain semuanya senang-senang. Barang kemas mak semua bagi ke anak-anak yang kecil ni. Korang janganlah ingat ni wasiat mak ni, ingat. Lepas tu tanah-tanah bagi kat yang lelaki. Yang perempuan-perempuan ambillah saham-saham. Contohnya ada ni kan, haram tunaikan. Sebab apa?
Sebab ayah dia slow ke sebab lain? Mana boleh wasiat dekat waris? Mana boleh? Penat dah ulama-ulama duk bising. Mana boleh kita wasiat dekat anak kita, dekat anak perempuan, anak lelaki, mana dekat mak bapak kita, mana boleh? Haram. Dah, Erin. Ada tu sebelum dia tinggal, dia ada pesan kata jangan buat tahlil buat dia bila dia meninggal. Buat je. Baca. Jawapannya buat je. Dia dah meninggal. Risau takut dia bangun. Tu je gitu. Buat je. Maksudnya sini dia macam ni. Dia wasiat, okey, dia ada amanah. Okey, wasiat wajib. Okey, amanah bergantung. Okey, bergantung pada orang. Okey. Jadi bila dia wasiat dia ada syarat. Wasiat dia mesti wasiat yang okey, wasiat yang dibenar syarak. Okey, bukan wasiat yang maksiat. Okay. Jadi bila dia wasiat tapi bila dia amanah, dia bukan wasiat tu, dia amanah tu nama. Kita panggil wasiat dari segi lughah lah, dari segi bahasa kita panggil wasiat lah. Ni dia bagi tahu je, jangan buat tahlil untuk dia. Buat aja. Kalau kita nak buat lah, ataupun nak ikut-ikut lah. Jadi sebab mungkin nasib baik anak aku tak dengar cakap aku dalam kubur. Kalau dia dengar tadi, dan kita kena faham lah tahlil tu macam mana. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu terbang, masuk dalam kubur, masuk dalam mulut ayah kita. Kalau macam tu memang tak sampai, confirm masuk kenyang ayah kita. Macam tu kita faham ke? Bila kita buat macam tu, ayah kita akan apa yang kita faham. Yang kita faham tu ya. Kalau kata kita faham macam tu, tak sampai lah. Ada pula macam tu, faham tak tahlil apa benda. Jadi bila dia berpesan kepada orang lain, suruh orang lain buat, okey, maka tak perlu buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Sebab orang lain punya, bukan dia punya. Kalau kapankan aku dengan kain jubah aku yang ini, dia punya. Itu kena buat. Ini dia orang. Asal kahwin tu dia lah. Anak ni kau jangan lupa, aku sebelum meninggal aku nak kau kahwin ni. Kalau aku mati aku wasiat kau kahwin. Tak. Amanah je namanya. Tak perlu. Tapi kita sayang kat ayah kita, kat mak kita, kita ikutlah kahwin lah juga. Tak apalah. Tak apalah juga. Tak nak makan ke? Jin nanti kan, surah Yasin dengan surah apa dia kata? Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Lagi banyak soalan lagi tak makan. Apa? Masa ada, rasa lelaki dah habis kot dah. Dah habis, perempuan tak ada. Nak tulis pun boleh. Tulis, tapi sebaik-baiknya macam ni. Sebab lepas belajar ada soalan tanya. Ada lebih baik macam tu daripada nanti last minggu depan dah lupa nak tanya apa. Habis. Okey, tak ada? Kita boleh makan? Ayo. Boleh makan? Okey, kita makan. Bukan kita makan. Kita tangguh. Lepas ni kita makan, kemudian kita akan solat subuh. Lepas tu kita akan sambung balik sampai asar. InsyaAllah. Semua dijemput.